Teori pada masa depan Kuala Lumpur akan jadi sarang zombie sebab ada komik Mat Saleh lukis Kuala Lumpur jadi tempat bermulanya wabak yang mengubah manusia jadi zombie. Teori semua ahli astronomi, ahli falak beribu-ribu tahun yang lepas, ulama-ulama Islam tipu kita semua bahawa bumi ni sebenarnya bukan berbentuk sfera tapi flat. Teori bahawa masa depan manusia telah pun diramalkan oleh kartun bernama Simpsons. Kitab suci rujukan utama diorang. Teori Dajjal bangunkan teknologi untuk selamatkan semua benda yang berwarna biru sebab frekuensi warna biru ni nombor 666. Dan teori ada teknologi untuk rangsang gempa bumi untuk musnahkan negara-negara yang baik. Kita sekarang sebenarnya berada pada satu tahap kritikal dan kita kena sebut, kita kena bincang tentang masalah ni. Masalah kebanjiran konten-konten teori konspirasi, terutama sekali untuk satu aplikasi bernama TikTok. Dan yelah, bukan setakat waktu zaman TikTok. Sekarang ni je ada teori-teori konspirasi, lama lagi dah. Beribu-ribu tahun. Sebelum tu lagi, kita sendiri, kita duk dengar je teori-teori konspirasi ni dalam surau-surau, masjid-masjid. Aku duk ingat lagi ceramah teori konspirasi sekali masuk bentuk nasi lemak. Sebab dia bentuk piramid. Cumanya beza zaman sekarang dengan zaman dulu adalah zaman sekarang dia lebih-lebih dan sangat-sangat membimbangkan sebab tersebarnya konten-konten teori konspirasi ni sekarang sangat-sangat efisien. Kalau dulu cara kita nak terdedah dengan konten teori konspirasi ni waktu zaman Google search dulu, kita kena search, kita kena type. Orang yang nak cari tu sendiri yang kena tahu, yang kena aktif. YouTube pun teruk juga. Malah pada zaman aku sendiri, aku terdedah dengan konten The Arrival tu daripada video YouTube lah. Duk tayang dekat surau sekolah malam Jumaat. Cumanya production YouTube ni paling-palingnya nak dapatkan engagement yang tinggi, or uploader tu dia kena aktif untuk buat editing. Dia kena buat thumbnail yang menarik untuk orang klik. Yang muka macam ni. Maksudnya consumption media, penerimaan konten internet 10-20 tahun yang lepas, paling-paling kurang ada elemen pengguna tu sendiri yang aktif pilih, yang aktif klik, yang aktif search. Tapi bila datang arus baru media, iaitu kita flip dan konten ditayangkan kepada kita dan penilaian nak tahu pengguna tu dia berminat ke tak dengan genre media yang dia tengok itu. Kalau dia spend lebih 3 hingga 5 saat, maksudnya dia minat. Kalau dulu konten-konten teori konspirasi ni kena buat panjang-panjang dan paling-paling kurang ada nilai sinematografi dia, ada jalan cerita dia, ada muzik yang diorang kena letak, efek-efek. Tapi waktu ni yang dipelopori oleh TikTok, konten kau boleh buat semata-mata 30 saat hingga seminit. Klik dah ada latar belakang muzik. Klik dah boleh curi konten orang dan diviralkan TikTok. Peduli apa stolen konten. Yang aku tak boleh brain kat TikTok ni, geng-gengnya tunjuk atas. Dia letak video orang lain kat atas, lepas tu dia tunjuk je. Berjuta view Dan ya Allah, trend NPC, kenapa benda ni wujud? Perfume, smells so good. Smells that's us. Barrier of entry untuk menghasilkan konten adalah sangat rendah sekarang berbeza dengan dulu. Paling-paling kurang kena ada software video editing, paling-paling kurang kena ada ilmu untuk edit video. Dan kita tak adalah nak kata benda ni buruk semutlaknya, baik juga kalau konten yang dihasilkan tu konten-konten yang baik. Tapi semua elemen tu tadi menjadi tanah yang sangat-sangat subur untuk konten-konten teori konspirasi mekar menjalar ke seluruh dunia TikTok.
Dan paling kritikal sekali disebabkan sekarang sangat-sangat mudah untuk anak-anak muda, budak-budak sekolah rendah untuk diorang flip dan diorang akan terdedah dengan pendedahan-pendedahan. Dunia kita dikawal oleh satu organisasi misteri jahat yang mengawal semua benda yang korang belajar dekat sekolah. Ilmu-ilmu yang korang belajar daripada saintis-saintis, ahli matematik, prof sana, prof sini, itu semua adalah menipu nak mengawal korang untuk last-last korang menyembah setan. Benda ni bahaya sebab dia merosakkan generasi. Saya tahu sebab saya pun dulu memang sangat-sangat terpengaruh. Jadi adik-adik, ni abang nak pakcik, abang lah abang. Ni abang nak khabar sikit ni. Saya taklah menafikan bahawa semua konspirasi-konspirasi yang ada adalah salah, adalah menipu. Tak. Malah sebenarnya dalam sejarah ada je teori-teori yang dianggap konspirasi yang akhirnya jadi betul. Contohnya macam teori Amerika Syarikat menipu bahawa dekat Iraq yang dia serang tu tak ada pun weapon of mass destruction. Diorang membongak je tu. Mula-mula teori ini dianggap sebagai teori konspirasi, tapi akhirnya memang betul. Ia dibuktikan benar. Tak ada weapon of mass destruction. Yang ada weapon of mass destruction tu US. Dia tuding satu jari ke orang, 19 jari yang lain tuding kat dia. Dan mustahil kalau you nak buktikan semua teori konspirasi sebagai menipu, sebagai bohong. Paling-paling pun kerja bodoh. Saya takkan nak buat benda tu. Cumanya apa yang saya seru dan sarankan adalah supaya ditinggalkan budaya yang terlampau obses dengan teori-teori konspirasi. Satunya sebab teori konspirasi ni dia bukan ilmu. Apa yang teori konspirasi ni, semua teori konspirasi buat adalah dia membuka leraian ilmu-ilmu yang telah pun tersedia ada. Kalau korang budak sekolah rendah, budak sekolah menengah, tak tahu apa benda pun ilmu yang teori konspirasi ni cuba untuk leraikan, jadi tak ada faedah korang tengok. Dia ceritalah pasal frekuensi-frekuensi yang boleh kawal cuaca, boleh menyebabkan getaran gempa bumi. Korang frekuensi pun tak tahu apa benda, tak ada faedah untuk korang tengok. Korang kena belajar dulu ilmu-ilmu asas. Sampai bila nak kena belajar? Sampai pandai. Sampai bila nak pandai? Sampai korang betul-betul faham apa tu gelombang dan apa kaitannya dengan meteorologi, dengan cuaca dan apa kaitannya juga dengan geologi. Masalahnya ketiga-tiga bidang itu pun tadi korang nak faham betul, korang kena ambil PhD dan lebih lagi. Bukan tu je, hampir setiap teori konspirasi akan melibatkan geopolitik dan disebabkan itu ia melibatkan juga masalah sejarah. Geopolitik, sejarah ni masing-masing bidang yang sangat-sangat besar yang kalau korang nak kuasai pun korang kena perlukan PhD dan lebih lagi. Ya, jadi maksudnya abang nak kata ni ke? Selagi kita tak kuasai sepenuhnya 6, 7 bidang ilmu yang setiap satu daripada diorang kita perlukan berpuluh-puluh tahun untuk jadi pakar setiap satu diorang, yang kemudian kita gabungkan pula diorang ni untuk kita kait-kaitkan diorang untuk kita timbulkan satu teori konspirasi. Jadi selagi kita tak buat benda tu, kita tak boleh nak buat apa-apa teori konspirasi. Itu abang cakap. Ya, betul. Tepat sekali. Kecuali korang nak cakap benda-benda yang korang tak tahu apalah, yang korang jahil, yang korang bodoh. Bukan setakat 1, 7 bidang yang korang gabungkan sekali, campur buat gulai, yang last-last keluar teori konspirasi yang tak ada mana-mana pakar dalam satu bidang cakap apa yang korang cakap. Apatah lagi pakar dalam ke-7, ke-8 bidang yang memang tak wujud dan tak akan cakap apa yang korang cakap dalam semua teori konspirasi tu. Kecuali kalau korang berpegang, bermazhab dengan budaya loser. Jadi budaya loser ni macam ni. Korang pasukan bola sepak yang paling corok dalam sejarah pasukan bola sepak. Setiap kali korang bertanding, korang kena belasah paling minimum 30-0.
Tapi korang tak nak improve diri korang tak nak berlatih. Dan korang cakap setiap kali korang kalah, pasukan lawan tu bolehlah diorang main tipu. Diorang mesti rasuah pengadil. Bolehlah diorang tim kaya tak macam tim kita. Tim miskin, itulah sebab kita kalah. Inilah budaya loser. Jadi korang bayangkan, korang letak diri korang kat masyarakat luar. Yang tengok dekat masyarakat kita ni, masyarakat kita ni dah lah busuk dengan sains, dengan matematik. Kita adalah pengguna teknologi semata-mata. Kita tak keluarkan sangat teknologi sendiri. Kita tak keluarkan sangat saintis-saintis kita sendiri. Kita tak ada saintis pemenang Nobel Prize winners. Budak-budak kita sekarang tak nak ambil STEM. Kita antara yang paling jorok dalam sains matematik dunia. Kita tak keluarkan sangat banyak jurnal-jurnal, makalah-makalah saintifik daripada universiti kita. Kita hantar budak-budak yang pandai sains matematik, kita hantar pergi luar negara. Bila diorang dah grad, diorang tengok kat dalam negara tak ada kerja untuk saintis, tak ada kerja untuk geng-geng STEM ni. Jadi diorang pun terpaksa duduk dekat luar negara tu nak dapat kerja. Dalam negara tak ada kerja sains. Korang bayangkan, korang masyarakat luar yang tengok masyarakat kita, tiba-tibalah geng-geng yang paling belakang, paling corok sekali dalam kelas. Diorang ni geng-geng ponteng kelas. Setiap kali exam diorang tidur, dalam makmal diorang pergi baling katak. Tiba-tiba geng-geng ini daripada masyarakat kita keluar daripada sekolah. Diorang kata, korang tahu tak, sains yang korang belajar dekat sekolah tu semuanya tipu. Korang dah kena tipu dengan saintis. Matematik tu semua sihir. Loser tahu tak? Loser gila. Aku tak kisah sebenarnya kalau kita nak mengkritik badan-badan ilmu macam sains dari segi falsafahnya ke, dari sudut kecenderungannya sekarang, tak ada masalah. Tapi kita kenalah jadi orang, kena jadi masyarakat yang berilmu dulu. Kalau anda dah kuasai bidang ilmu dan anda nak mengkritik bidang ilmu tersebut, tak apalah. Tapi ni kalau korang geng-geng ponteng kelas, geng-geng macam ni dan masyarakat macam ni yang duk kritik ilmu sebagai menipu, ya Allah, malu. Loser gila, loser. Dan ini membawa kita kepada masalah terakhir budaya teori konspirasi ni, iaitu dia akan menyebabkan anda, kalau anda adalah seorang yang masih lagi muda, masih sekolah rendah, sekolah menengah lagi, dah terdedah dengan benda-benda ini, anda akan menjadi putus asa dengan hidup. Yalah, sebab semua benda yang korang tahu semuanya menipu. Semuanya telah dikawal oleh agensi, organisasi jahat yang mengawal semua benda, mengawal semua yang korang tengah tengok. Termasuklah video ni yang entah-entah adalah satu teori konspirasi juga. Korang akan rasa putus asa, akan rasa buat apalah nak berjaya. Sedangkan bukan itu tuntutan agama. Kita sentiasa dituntut hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Nabi kita kata, kalau berlaku kiamat pun dan korang masih ada biji benih, tanam biji benih tersebut. Sangat-sangat positif agama kita ni. Sangat-sangat optimistik. Maka apa pun masa depan kita semua jadi zombie ke apa ke, waktu sekarang gunakanlah waktu tersebut sebaiknya. Tuntutlah ilmu. Tinggalkanlah dulu korang terpengaruh dengan teori-teori konspirasi ni. Jadi sekian sajalah ranting saya punya membebel pada video kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.